Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kitab Jawi muka surat 18, baris yang kedua daripada babul haid. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, dan nifas itu darah yang keluar mengiringi wiladah, dengan bahawa adalah keluarnya dahulu daripada lalu masa 15 hari daripadanya. Jadi kita masih sambung perbahasan berkaitan dengan darah wanita. Kita sudah selesai berkaitan dengan ta'rif haid, tapi kita tidak selesai lagi perbahasan tentang haid. Nanti dia akan sebutlah satu-satu. Ini dia bagi tahu dulu tentang ta'rif haid dulu tu. Sekarang ni berkenaan dengan ta'rif nifas pula. Dia perlu tahu ta'rif tersebut supaya dapat beza antara nifas dan juga haid dan juga istihadah. Maka dia sebut, dan nifas itu darah yang keluar. Bila kata nifas, dia kata apa? Darah. Maka kalau tak ada darah, dia bukan nifas. Dan kalau tak ada darah, yang mana tidak dihukumkan nifas, maka dia wajib sembahyang kalau dia tak keluar darah. Selepas daripada beranak tersebut, dia tidak keluar darah sama sekali, maka wajib mandi wiladah, mandi beranak lah. Wajib mandi wiladah, mandi beranak. Kemudian selepas daripada itu, dia pun kena sembahyang kalau tidak keluar darah selepas daripada beranak. Adapun kalau keluar darah selepas daripada beranak, maka zahirnya itu hukum nifas, kerana darah tersebut keluar selepas daripada beranak. Ini dia tak kisahlah berapa, nanti dia akan bahas kot tempoh nifas. Tempoh nifas ni sekurang-kurang nifasnya ialah selahzah, ataupun kalau dalam bahasa masanya ialah sesaat, seperludah, sekejap je. Lepas keluar darah, lepas keluar anak tu, tiba-tiba keluar darah setitik saja, maka setitik tu nifas. Kemudian dia kata darah yang keluar mengiringi wiladah. Mengiringi ini maksudnya selepas
wiladah. Wiladah tu beranak. Darah yang keluar selepas beranak. Bukan sebelum beranak, bukan ketika beranak. Jadi bila dia kata selepas beranak, maksudnya kalau berlaku darah tersebut sebelum beranak. Contohnya seorang perempuan sedang mengandung, belum lagi beranak, keluar darah, maka itu berlaku khilaf dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan mu'tamadnya ialah hukumnya haid. Kalau mengandung, belum beranak lagi, keluar darah, maka hukum dia adalah haid menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah dia berlaku darah tersebut keluar bersama-sama anak, dia panggil darah sakit beranak, ataupun dia panggil istilah dia darah talaq. Darah talaq, itu darah sakit beranak, darah yang keluar beriringan ataupun bersama-sama dengan keluarnya anak. Ketika sakit kelteran anak tu, bila keluar darah tu dia panggil sebagai darah sakit beranak, ataupun dia panggil sebagai darah talaq. Bila keluar darah tersebut, maka apakah hukum darah itu? Maka pada asalnya darah sakit beranak bukannya darah nifas, bukannya darah haid. Itu pada asal dalam mazhab Syafi'i. Jadi darah sakit beranak bukan haid dan bukan nifas pada asalnya, kecuali kalau sebelum beranak itu dia sudah keluar darah 24 jam. Maknanya sebelum beranak tu keluar 24 jam, makna darah tu darah haid. Maka kemudian bersambung dengan darah sakit beranak, maka darah sakit beranak itu juga hukumnya haid. Juga hukumnya adalah haid, dengan syarat sebelum beranak tersebut sudah keluar darah 24 jam. Itu atas pandangan Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala dalam hasyiah Ibn Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj. Jadi mesti syarat dia sebelum daripada beranak tu sudah keluar darah 24 jam. Dan mestilah syaratnya lagi ialah bersambung. Bersambung, maknanya sebelum daripada beranak jam 2 petang, 2 petang kemarin tu dah keluar dah darah. 2 petang kemarin tu dah keluar dah darah. Direct 24 jam. Tak semesti 24 jam. Boleh jadi 2 hari. Ikutlah, asalkan 24 jam ke atas. 3 hari sebelum beranak tu, 3 hari keluar darah, sampai bersambung dengan waktu beranak. Maka waktu beranak bila keluar darah sakit tu, maka dihukumkan haid. 5 hari sebelum beranak keluar darah direct sampailah hari keempat sebelum beranak, hari ketiga sebelum beranak, hari kedua sebelum beranak, hari pertama sebelum beranak, sampai beranak keluar juga darah talaq. Maka darah talaq, darah sakit beranak tu hukum dia haid juga. Andai kata tak cukup 24 jam, maknanya sebelum daripada beranak tu juga keluar darah, maka zahirnya hukum haid. Tiba-tiba tak sampai 24 jam bersambung dengan darah sakit beranak. Contohnya sebelum beranak tu keluar darah 8 jam. 8 jam lah, mana 8 jam sebelum beranak keluar darah direct. 7 jam sebelum beranak, 6 jam sebelum beranak, 5 jam sebelum beranak, 4 jam sebelum beranak, 3 jam sebelum beranak, 2 jam sebelum beranak, sejam sebelum beranak, direct keluar darah. Sampailah waktu nak keluar anak, tubik juga darah. Maka darah tersebut bukannya haid. Darah tersebut bukannya haid. Sebab apa? Sebab sebelumnya tidak cukup 24 jam. Walaupun dia bersambung, tetapi tak cukup 24 jam sebelum beranak, maka hukum dia adalah istihadah. Bila kata istihadah, ketika teran anak tu istihadah, maka ketika itu ada kewajipan sembahyang atasnya. Ada kewajipan sembahyang atasnya. Maka nanti selepas beranak dia wajib qada semula sembahyang. Lepas beranak dia wajib qada semula sembahyang ketika mana dia teran anak tadi. Kerana darah tersebut ialah hukumnya istihadah, bukannya haid, bukannya nifas. Yang menggugurkan sembahyang ni 2 saja, darah haid dan darah nifas. Tapi kalau darah istihadah yang keluar, dia tetap wajib sembahyang. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, dia sebut al-mustahadatu kat-tahirati. Perempuan yang istihadah itu seperti perempuan yang suci. Bila perempuan suci, maka dia wajib sembahyang.
Jadi kalau ketika beranak tu mungkin tak nak sembahyang lah sebab sibuk teranak-anak. Dia nak sembahyang kau anak ke situ. Jadi selepas dia sembuh, makna selepas habis beranak, dia pun tak keluar darah. Contohnya, dia pun mandi wiladah, wajib Allah sembahyang waktu dia beranak keluar darah tu. Tu Itu darah semasa beranak. Kemudian darah selepas beranak, hak ni lah nifas. Iaitu darah selepas beranak, maknanya selepas kosong rahim. Selepas kosong rahim. Maksud lepas beranak ni selepas kosong rahim. Sebab apa kita kata selepas kosong rahim? Sebab kalau andai kata dia tu ada kembar dalam perut, dia keluar anak pertama. Lepas keluar anak pertama, anak kedua ni doktor kata ada masalah. Dia perlu keluar pada 4 hari selepas daripada beranak anak pertama. Jadi dia kena duduk hospital lagi 4 hari. Sebab apa? Tak beranak lagi hak nombor 2. Nombor 2 ni ada masalah. Jadi tiba-tiba selepas daripada beranak anak pertama, dia keluar darah. Dia keluar darah. Maka adakah darah itu nifas? Itu bukan nifas. Sebab apa bukan nifas? Sebab darah tersebut keluar belum lagi kosong rahim dia. Lepas tu darah tu hukum dia. Darah tersebut hukum dia adalah haid. Darah tersebut hukum dia adalah haid. Sebab apa? Sebab daripada anak pertama hingga anak kedua keluar darah celah-celah tu, darah tersebut tidak dipanggil sebagai darah yang keluar selepas beranak ataupun darah yang keluar selepas kosong rahim. Sebab masih ada anak nombor 2, dia tak kosong rahim lagi. Selepas keluar anak nombor 2, barulah darah yang keluar selepasnya dia panggil darah nifas. Dia panggil darah nifas. Kemudian kata dia, dengan bahawa adalah keluar darah nifas itu dahulu, yakni sebelum daripada lalu masa 15 hari daripada wiladah, daripada beranak. Jadi sekarang ni kita nak hukum bab nifas. Nifas ni berlaku bila? Iaitu selepas seorang perempuan beranak. Selepas seorang perempuan beranak, kosong rahim, tak ada dah anak dalam perut dia, keluar darah, hukum dia nifas. Okey, hukum dia nifas itu selama mana tidak suci 15 hari 15 malam dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Okey, sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. Maknanya start dia beranak, contoh pukul 2 habis beranak, pukul 2 hari pertama tu sampai pukul 2 hari ke-61 tu dia panggil 60 hari 60 malam. Okey. Lepas dia selesai beranak jam 2 petang hari pertama, maka 60 hari 60 malam dia sampai hari apa? Sampai hari ke-61 jam 2 petang. Itu 60 hari 60 malam. Jadi itu sebanyak-banyak tempoh nifas dia boleh keluar. Jadi apa-apa sahaja darah yang keluar ketika tempoh 60 hari itu, hukum dia nifas. Dengan syarat dia tidak suci 15 hari dan ke atas pada tempoh itu. Dengan syarat dia tidak suci, mana tidak ada darah 15 hari dan ke atas pada tempoh 60 hari 60 malam tersebut. Contohnya seorang perempuan telah beranak. Anak lelaki, anak perempuan tak kisah pun, tak ada kaitan dengan nifas tu. Lepas keluar anak lelaki contohnya, dia pun keluar darah. Okey, dia pun keluar darah, maka hukum dia adalah nifas. Hari pertama keluar darah sampai hari kelima. Lepas hari kelima berhenti. Dia pun kata, hari pertama dulu sampai hari kelima ni nifas lah. Sebab masih dalam tempoh 60 hari 60 malam. Lepas tu suci. Okeylah, suci, maka wajib hukum dia tu zahirnya sudah suci. Maka wajib dia mandi wajib dia sembahyang, wajib dia puasa kalau bulan Ramadan. Lepas tu hari ke-7 suci, hari ke-8 suci, hari ke-9 mari balik darah. Darah tersebut darah apa? Darah nifas. Jadi dia suci berapa hari? 3 hari je, tak sampai 15 hari pun. Maka hukum dia adalah nifas. Bila hukum dia adalah nifas, wajib zahirnya dia hukum diri dia masih bernifas. Maka 3 hari ibadat yang dia buat tu berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah sah ataupun tidak. Pandangan mu'tamad tidak sah.
Pandangan kedua sah. Pandangan kedua sah. Jadi perempuan boleh ambil pandangan mu'tamad selama ni dia sembahyang dan puasa tu sah, ataupun nak ambil ataupun nak ambil pandangan mu'tamad yang kata tidak sah, ataupun nak ambil pandangan kedua yang mengatakan sah. Ini khilaf. Waktu 3 hari suci tu dia buat ibadat sah ke tidak? Sebab hari ke-9 mari semula darah. Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad tidak sah. Pandangan kedua sah. Jadi boleh selesai. Boleh perempuan tersebut pilih nak ambil pandangan mana. Pandangan mu'tamad kata tidak sah. Bila tidak sah, maka puasa Ramadan yang dia puasa ketika itu wajib qada semula. Tapi kalau dia kata atas pandangan sah, maka 3 hari yang dia puasa tu sah lah, tak ada masalah. Dah sembahyang perlu qada tak? Sembahyang tak payah qada sebab hukum nifas. Hukum nifas sama macam hukum haid, tidak perlu qada sembahyang. Kalau perlu qada sembahyang jenuh lah. Lepas tu hari ke-10 keluar darah lagi, hari ke-11 keluar darah sampai hari ke-30. Semua tu nifas berlaku. Dia tak boleh sembahyang dan tak boleh puasa. Tiba-tiba hari ke-30 berhenti pula. Hari ke-30 berhenti pula. Maka wajib hukum diri dia itu suci ketika itu. Wajib pula dia mandi, wajib pula dia sembahyang dan puasa. Seperti biasa. 31 suci, 32 suci, 33 suci, 34 mari balik darah. Darah tersebut darah apa? Nifas. Sebab apa nifas? Masih lagi 60 hari 60 malam. Dan sucinya tak melebihi 15 hari 15 malam. Maka darah yang kembali semula tu hukum dia adalah nifas. Bila hukum dia dirinya nifas, maka zahirnya dia pun faham kata 3 hari yang suci ni ibadat yang dia buat khilaf ulama. Pandangan mu'tamad tidak sah, pandangan yang kedua sah. Hari ke-35 keluar darah, 36 keluar darah lagi, nifas sampai hari ke-40 keluar darah. Semua tu nifas. Hari ke-40 suci. Hari ke-40 suci. Maka bila suci macam tadi, zahirnya wajib dia mandi kerana faham kata dia memang sudah suci. Dia pun wajib mandi, dia pun sembahyang, dia pun puasa macam orang biasa. Hari ke-40 berhenti. Sampailah hari yang ke-57 suci dia. Daripada hari ke-40 sampai hari ke-57 dia suci, tak ada darah. Jadi selama lebih kurang 17 hari dia puasa, 17 hari dia sembahyang. Tiba-tiba hari ke-58 mari balik darah. Hari yang ke-58 mari balik darah. Darah tu hukum apa dia? Darah itu bukan lagi darah nifas, darah itu darah haid. Darah itu namanya darah haid. Sebab apa darah haid? Sebab dia sudah melalui suci 15 hari dan ke atas. Maka darah yang selepasnya keluar, itu hukumnya haid. Itu hukumnya adalah haid. Dia pun tak boleh sembahyang juga. Hukum lain. Hukum dia adalah haid. Haid dulu tu nifas. Hak ni haid, hak dulu tu nifas. Itulah dia kata di sini bahawa adalah keluar nifas tu dahulu, yakni sebelum daripada lalu masa 15 hari daripada wiladah. Dia tak tulis suci Lalu 15 hari ni 15 hari suci. Lalu 15 hari ni 15 hari suci. Jadi mana-mana tempoh 60 hari 60 malam tu, kalau dia pernah suci 15 hari, maka darah yang keluar selepasnya adalah haid. Tapi kalau dalam tempoh 60 hari ni, dia tak cukup sucinya 15 hari. Dia suci 10 hari ke, 11 hari ke, 7 hari ke, 8 hari ke, mari balik darah, hukum dia masih nifas. Hukum dia masih nifas. Kecuali kalau dia berada di penghujung nifas. Daripada hari pertama sampai hari ke-59 keluar darah, maka semua tu adalah nifah belaka. 59 hari nifah dia. Kemudian dia pun suci hari ke-60. Hari ke-61 suci. Hari ke-62 suci. Kemudian hari ke-62 tu juga mari darah balik. Dia suci hanya berapa hari? Lebih kurang 2-3 hari. Lebih kurang 2-3 hari. Maka hak tu dihukum apa dia? Itu hukumnya adalah haid. Hukumnya adalah
haid. Hari yang ke-62 ataupun 63 ataupun 61 yang keluar tu, hukum dia adalah haid walaupun belum cukup 15 hari 15 malam. Walaupun belum cukup sucinya 15 hari 15 malam. Sekali lagi kita buat contohnya, seorang perempuan beranak, dia keluar darah daripada start lepas beranak hari pertama sampai hari ke-59. Maka semua tu hukum dia nifas. Hari ke-59 dia start suci, hari ke-60 suci, hari ke-61 suci. Hari ke-61 tu juga ataupun hari yang ke-62 dia keluar semula darah. Maka adakah perlu tunggu 15 hari suci? Tak perlu. Maka hari yang ke-62 tu hukum dia adalah haid. Walaupun dia tidak suci lagi 15 hari 15 malam. Sebab apa? Sebab dia berada pada tempoh 60 hari sebanyak-banyak nifas, dan selepas daripada tempoh 60 hari sebanyak-banyak nifas. Kalau dia berada melepasi tempoh 60 hari nifas, kemudian keluar darah semula, maka tidak perlu syaratnya 15 hari suci, tak perlu. Jadi sekarang ni 59 hari nifas, hari ke-60, hari ke-61 suci. Mana lebih dah lah. Lebih daripada 60 hari 60 malam. Kemudian keluar semula darah. Darah tersebut haid. Walaupun belum cukup 15 hari 15 malam, kerana dia berada pada lepas ataupun luar daripada tempoh 60 hari 60 malam nifas. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika ia ada ia darah kemudian, yakni selepas daripada masa yang tersebut. Masa apa dia? Masa 15 hari. Mana dia suci dah 15 hari, kemudian datang semula darah. Adalah ia darah itu darah haid. Darah haid Okey, contoh dia buat contoh 15 hari lepas beranak ni. Okey, kita buat contoh 15 hari lepas beranak. Sama je. Lepas beranak dia suci, tak keluar darah. Contoh lepas beranaknya pukul 2 petang selesai beranak. Lepas beranak memang tak ada darah. Jadi bila tak ada darah, maka tidak ada nifas. Tapi tempoh nifas sudah berlaku. Tempoh nifas sudah berlaku. Cuma dia tidak dihukumkan nifas. Sebab apa tak hukum nifas? Sebab tak ada darah. Tapi tempoh 60 hari 60 malam sudah berlaku. Start daripada kosong rahim sampai hari ke-61. Kemudian hari pertama beranak tak keluar darah, hari kedua tak keluar darah, sampailah hari ke-16 contohnya, ataupun hari ke-17 selepas beranak tak keluar darah sampai kesudah. Maka lepas pada tu hari ke-17 keluar darah. Darah itu bukan nifas. Darah itu bukan nifas, tapi hukum dia adalah haid. Hukum dia adalah haid. Sebab apa? Macam tadi kita sebut, sudah berlaku 15 hari suci dan ke atas pada tempoh 60 hari 60 malam. Jadi orang ini tak ada nifas bagi dia. Hanya ada haid saja. Sebab tu dia kata sini, darah haid dan tiada nifas baginya bagi perempuan. Nifas tak ada lah. Sebab apa? Sudah berlaku selepas beranak 15 hari suci. Kemudian keluar darah. Darah tersebut ialah darah haid, bukan darah nifas. Sebab apa? Sebab sudah suci 15 hari 15 malam dalam tempoh. Hukum dia adalah haid. Wajib juga dia tinggal sembahyang, batal segala puasanya dan sebagainya. Habis. Dan kemudian, dan darah yang keluar dahulu, yakni sebelum daripada wiladah, sebelum daripada beranak lah. Kita sebut dah, darah yang keluar sebelum beranak, yakni waktu mengandung, hukum dia adalah haid menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bila kata haid, maknanya kalau contoh duduk kat labor room tu 2 hari sebelum beranak, keluar darah, hukum dia haid, tak payah mayang. Tak payah mayang. Tapi kalau kita ambil pandangan hukumnya istihadah, maka wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Dah tak dia nak sembahyang ni macam orang biasa lagu mana? Wajib sembahyang sebagai sembahyang hormat waktu. Wajib sembahyang sebagai sembahyang hormat waktu kalau kita tidak boleh memenuhi syarat-syarat sah sembahyang. Wajib juga sembahyang kerana kita ada syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang kita faham itulah
menghadap kiblat, menutup aurat dan sebagainya, berwuduk dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh berwuduk, tiba-tiba tidak boleh menutup aurat contohnya, sebab kita dalam keadaan terbuka aurat 2 hari sebelum beranak contoh. Maka kita sembahyang sekadar mampu mengikuti syarat sah sembahyang yang kita boleh buat. Itu wajib, itu dia panggil sembahyang hormat waktu. Lepas pada tu wajib ulang semula lepas sembuh. Lepas dah beranak tu sembuh apa elok, tak ada darah dah, dia pun wajib qada semula sembahyang yang dia sembahyang ketika itu tak cukup syarat sah sembahyang. Sembahyang balik sebab dia panggil sembahyang tadi sembahyang hormat waktu. Ni kita nak sembahyang semula ni, sembahyang dengan memenuhi syarat-syarat sah sembahyang. Jadi dia pun kata, dan darah yang keluar dahulu, yakni sebelum daripada wiladah, sebelum daripada beranak, dan darah yang keluar berserta dengan anak. Berserta dengan anak kita panggil apa tadi? Darah talaq, darah sakit beranak. Itu tiada dinamakan darah nifas, hanya darah fasad jua. Noktah. Kalau baca, kalau jawi lah, fa alif siddal. Kalau fa alif siddal kena baca fasid. Kalau fasad tak ada alif, baru dia panggil fasad. Okey, ni kitab kita ni bagi secara umum. Kaedah umumnya darah yang keluar selepas darah yang keluar sama-sama dengan anak, maka darah tersebut dia kata apa? Tidak dinamakan darah nifas. Memang bukan darah nifas lah. Sebab apa? Sebab darah nifas ialah darah yang keluar selepas kosong rahim, selepas daripada beranak. Maka ni tak habis lagi beranak, belum lagi keluar anak, baru ada kandungan anak dalam rahim dia. Maka keluar darah ketika tu, darah itu bukannya nifas. Begitu juga darah ketika kita teran beranak anak sakit, darah keluar. Darah itu pun bukan nifas dalam mazhab Syafi'i. Darah tersebut bukan lagi nifas. Lepas tu darah apa dia panggil? Darah fasad. Darah fasad ni kena perinci sikit. Darah fasad ni dia panggil, kalau darah fasad ni dia ada dua dia tadi kata, darah sebelum beranak, darah semasa keluar anak. Darah sebelum beranak hukum dia fasad. Fasad ni istihadah lah. Fasad ni istihadah. Fasad ni asalnya darah rosak, nama lainnya darah istihadah. Sebelum beranak darah tersebut keluar. Sebelum beranak darah tersebut keluar. Darah tersebut fasad. Fasad ni kalau tak cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam. Contoh kita kata sebelum beranak ni 3 hari sebelum beranak keluar darah, maka zahirnya hukum haid. Zahirnya hukum haid kalau sebelumnya sudah suci 15 hari 15 malam ke atas. Kita dah suci 8 bulan dah tak mari darah. Sebab kita beranak, kita mengandung, dekat-dekat nak beranak lah dia keluar darah, maka darah tersebut adalah haid 3 hari sebelum beranak tu. Tiba-tiba lepas 12 jam berhenti. Lepas 12 jam berhenti, maka kita tahu kata, darah tadi tu bukan darah haid, darah fasad, darah istihadah. Sebab apa istihadah? Kerana tidak cukup 24 jam. Tak cukup 24 jam. Dah tadi hak dia tinggal sembahyang, dosa tak? Tak dosa lah, sebab dia tak tahu. Kita wajib hukum zahir yang terjadi. Kita jangan kata, tunggu 24 jam. Tunggu 24 jam tidak ada istilah dalam mana-mana mazhab. Mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, Maliki ke, Hanafiyah ke, tak ada istilah tunggu 24 jam, tak ada. Siapa yang berpegang tunggu 24 jam, itu mazhab yang sesat lagi menyesatkan. Tidak ada dalam mana-mana mazhab mereka. Wajib zahir hukumnya haid walaupun tak cukup 24 jam lagi. Tiba-tiba berhenti lepas 12 jam keluar darah, baru kita tahu kata, bukan haid, darah itu darah fasad. Bila darah fasad, sembahyang yang kita tinggal tadi zahirnya wajib qada semula sembahyang. Wajib qada semula sembahyang. Pada zahirnya begitu. Itu kalau darah fasad tak cukup 24 jam. Begitu juga kalau darah keluar, darah talak yang kita sebut tadi, darah sakit beranak keluar, juga boleh jadi fasad kalau sebelum daripada darah tersebut keluar, tak keluar darah langsung. Sebelum beranak tak keluar darah,
Sekarang baru keluar darah. Darah tersebut darah fasad. Sebab kita kata tadi, syarat nak kata darah talaq ataupun darah sakit beranak tu sebagai haid, mesti sebelumnya sudah keluar 24 jam. Mesti sudah sebelumnya keluar 24 jam. 24 jam itu haid. Dan ke atas lah, tak kisahlah 2 hari sebelum beranak kau, 3 hari sebelum beranak kau, 3 hari itu keluar darah sampai bersambung dengan beranak, maka darah yang sakit beranak tu haid. Tapi kalau tidak bersambung atau tak cukup 24 jam atau tak ada dua-dua, maka darah yang bila terang sakit beranak tu, itu darah fasad, darah rosak, darah istihadah. Maka nanti wajib qada semula sembahyang waktu kita tak sembahyang ketika terang anak tu. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jikalau dia kata darah ni darah fasad jikalau tiada berhubung dengan haid yang dahulunya. Ni kalau darah tolak tadi, darah sakit beranak. Kalau sebelumnya tak cukup 24 jam, maka darah tolak ini, darah sakit beranak ni fasad. Ataupun sebelumnya keluar darah dan bersambung tapi tak cukup 24 jam, darah yang keluar ketika sakit beranak juga darah fasad, darah istihadah. Ataupun dia bersambung tapi tak cukup 24 jam, keluar 18 jam saja sebelum beranak, 12 jam saja sebelum beranak, 10 jam saja sebelum beranak, keluar darah ketika sakit beranak, darah itu darah fasad. Darah itu darah fasad sebab tak cukup syarat. Itu dia kata jikalau tiada berhubung, tiada bersambung lah dengan haid yang dahulunya. Noktah. Lepas tu dia buat dah kalau sambung, dan jika berhubung dengan haid, berhubung ni bersambung lah. Jika darah sakit beranak itu berhubung, bersambung dengan haid, yakni haid sebelumnya adalah ia darah sakit beranak tu haid. Darah sakit beranak tu juga hukum dia adalah haid. Sebab apa? Cukup 2 syarat. Sebelum beranak keluar darah haid 24 jam, dan syarat kedua mesti bersambung. Kalau tak bersambung, maka darah sakit beranak tidak dihukumkan haid. Contoh, 5 hari sebelum beranak keluar darah 24 jam, maka zahirnya hukum adalah haid. Lepas tu berhenti, hari keempat berhenti, hari ketiga sebelum beranak berhenti, hari kedua sebelum beranak berhenti, sampai hari ke beranak tak keluar darah dah. Lepas tu keluar darah ketika terang anak. Darah terang anak tu darah fasad, darah istihadah. Sebab apa? Sebab walaupun sudah keluar darah 24 jam sebelum beranak, tapi dia tak bersambung, dia ada celah dengan suci, maka darah yang keluar ketika sakit beranak hukum dia fasad ataupun istihadah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dibinakan atas bahwasanya perempuan yang putih datang haid. Yang kita kata darah sakit beranak itu haid kalau bersambung sebelumnya itu haid, itu atas pandangan yang mengatakan waktu perempuan mengandung keluar darah hukum haid. Itu pandangan yang mu'tamad. Tapi kalau kita tidak berpandangan dengan pandangan mu'tamad, contoh kita kata darah yang keluar ketika mengandung tu istihadah, maka darah sakit beranak pun istihadah. Darah sakit beranak pun istihadah. Sebab darah sakit beranak kita nak hukum dia haid mesti cukup 2 syarat. Sebelum beranak tu sudah keluar 24 jam dan ke atas, dan dia mesti bersambung dengan darah sakit beranak itu. Kalau tak bersambung atau tak cukup 24 jam, maka darah sakit beranak istihadah ataupun fasad. Dan kalau kita hukum sebelum beranak, yakni ketika mengandung perempuan tu keluar darah 2 hari atau 3 hari sebelum beranak, kita hukum pandangan yang kata istihadah, maka darah sakit beranak pun istihadah. Itu tak ada perbincangan lah. Jadi haid ke tidak darah sakit beranak, sebab kita dah awal-awal guna pandangan yang bukan mu'tamad. Maka kalau kita gunakan pandangan yang bukan mu'tamad, darah yang sakit beranak pun tidak dihukumkan haid. Bila tidak dihukumkan haid,
wajib semayang. Kalau tak semayang, wajib qada semula semayang. Wajib qada semula semayang. Inilah qaul yang asahnya. Asah ni pandangan kuat. Pandangan yang kata ketika seorang bunting, seorang perempuan bunting, seorang perempuan mengandung, keluar darah, hukum dia haid. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Noktah. Habis. Selesai. Sebahagian sajalah masalah ni. Tu. Kemudian masuk pula sikit istihadah. Dia pun sebut, dan istihadah itu darah penyakit. Istihadah juga darah. Darah apa? Darah penyakit. Okey. Mana dia berlawanan dengan darah haid. Darah haid ni darah sihat. Jadi kalau seorang perempuan keluar darah haid, jangan mengeluh. Dia tu tengah sihat. Keluar ia darah lain daripada masa haid dan nifas. Okey, istihadah ni adalah perbincangan yang paling payah dalam fiqh. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Perbahasannya cukup panjang lebar. Tak memadai dengan kitab kita ni, Wishahul Afrah tak memadai. Dia kena bincang kitab asing. Lepas tu ada ulama-ulama buat kitab asing berkaitan dengan haid nifas. Ada nama kitab Risalatul Mahid, kita terjemah dah. Ada yang kitab Izalatul Iltibas, ada kitab An-Nibras, ada kitab Hasyiah Ibnu Hajar ala Risalah Bab Qusyair. Itu kitab yang khusus berkaitan dengan haid saja. Di dalam tu ada berkaitan haid, ada berkaitan nifas, ada berkaitan istihadah secara terperinci. Kitab kita ni tidak terperinci. Kitab kita ni hanya memberikan poin-poin penting untuk kita belajar lebih mendalam lepas daripada tu. Tak memadai hak ni. Jadi istihadah ni ialah selain daripada haid, selain daripada nifas. Dan darah dia tu dia panggil darah penyakit. Jadi antara kesesatan, kefahaman wanita terhadap darah ni bab istihadah begini. Ada orang mengajar, hatta orang mengajar sekalipun. Ada orang mengajar kata kalau seorang perempuan keluar darah lebih 15 hari 15 malam, contoh 17 hari ke, 16 hari ke, 18 hari, maka dia akan hukumkan 15 hari pertama haid, 3 hari ataupun baki daripada 15 hari itu istihadah. Itu pandangan sesat. Itu pandangan sesat. Tidak ada dalam mana-mana mazhab. Tidak ada dalam mana-mana mazhab. Sangat mudah begitu. Sangat mudah sangat. 15 hari pertama haid, 3 hari ataupun baki daripadanya istihadah. Mana dia ambil kaedah tu? Jadi tidak betul pandangan sedemikian. Tidak betul. Lepas tu yang betul lagu mana? Kalau keluar lebih daripada 15 hari, maka dia masuk dalam bab istihadah. Bab istihadah ni ada 7 kategori. Ada dia 7 kategori, 7 peseng perempuan yang perlu dihukumkan mana haid, mana istihadah. Sebab tu kita kata tidak memadai kitab kita ni untuk belajar bab istihadah kerana dia tak sebut pun detail tu. Dia kena mengaji asing pula. Contohlah kita kata, kalau seorang perempuan keluar darah daripada hari pertama sampai hari ke-10 darah merah. Hari yang ke-10 sampai hari ke-20 darah hitam. Darah hitam tu dia panggil sifat darah. Bila masuk bab istihadah, dia perlu tahu sifat-sifat darah. Bab tu kena catat. Bab tu kena catat. Walaupun pada asalnya tidak wajib, tapi disebabkan takut-takut kita akan berlaku istihadah, maka kita ada buku catatan untuk kita tanya ke orang mana haid, mana istihadah. Dia tidak boleh hukum 15 hari pertama haid, selebihnya istihadah. Itu sesat. Itu sesat. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita darah kita keluar lebih 15 hari, kita tahu nak tanya siapa. Itu paling kurang lah. Kalau kita tak belajar lagi, paling tahu kita tahu nak tanya siapa dan nak tanya macam mana. Jadi contoh seorang perempuan tadi 10 hari merah, 10 hari hitam. Maka bila hari yang pertama keluar darah merah, maka hukum zahirnya ialah haid lah. Kalau cukup sebelumnya suci 15 hari dan ke atas. Sebelum daripada hari pertama tu dia sudah suci 15 hari contohnya. 16 hari ke 20 hari sebelum tu sudah suci. Maka zahirnya hukum dia haid.
Hari pertama merah, haid. 2 merah, haid. 3 merah, haid. Sampai hari ke-9 merah, haid. 10 merah, haid. 11 hitam dia tukar, haid juga. Sebab masih dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Hari yang ke-12 hitam, haid lagi. 13 hitam, haid lagi. Hari ke-14 hitam, haid lagi. Hari ke-15 hitam, haid lagi, kerana masih tidak lebih 15 hari, 15 malam. Mari hari ke-16, mari pula hitam lagi. Oh, dia sudah lebih. Bila hari ke-16, dia sepatutnya, kalau dia tak tahu hukum haid, nifas, istihadah, dia perlu tanya orang tahu. Bukan tunggu lepas tahun, lepas bulan baru tanya. Itu tak betul. Dia kena tanya pada hari ke-16 dah, mana satu haid aku, mana satu istihadah, untuk dia tahu bila yang kita wajib sembahyang, bila yang tak wajib sembahyang. Yang mana tadi kita dah tinggal dah sembahyang 15 hari, tinggal dah. Sebab dia zahirnya hukum haid. Hari ke-16 baru dapat tahu kata, oh, hari ke-16 dia keluar hitam lagi. Daripada start hari ke-10 sampai hari ke-16 sekarang ni hitam. Maka menurut kaedah dalam istihadah, darah hitam tersebut adalah haid, darah merah tersebut istihadah. Hari pertama sampai hari ke-10 tu istihadah rupanya. Hari ke-10 sampai hari yang ke-16 yang hitam ni haid, baru tahu haid. Jadi bila haid, hari ke-16 tu dia tak boleh mandi lagi. Hari ke-16 tu dia tak boleh mandi lagi. Sebab apa? Sebab darah kuat keluar. Ikut kaedah dia panggil kaedah tamyiz, darah kuat itu adalah haid, darah lemah itu istihadah. Hari ke-16 hitam, dia tak boleh sembahyang lagi. Hari ke-17 hitam, tak boleh sembahyang lagi sebab haid. 10 hari yang lepas yang dia tinggal sembahyang tu, istihadah tu, nanti selepas suci dia wajib qada sembahyang 10 hari yang pertama tu, dan wajib qada puasa yang dia tak puasa 10 hari tu. Hari ke-17 hitam, haid lagi. Hari ke-18 hitam, haid lagi. Hari ke-19 hitam, haid lagi. Hari ke-20 hitam, haid lagi. Lepas tu berhenti. Lepas berhenti tu baru wajib mandi. Lepas berhenti tu barulah wajib mandi. Dia pun faham kata, oh, hak hitam daripada hari ke-10 sampai 20 ni haid, yang merah daripada hari pertama sampai hari ke-10 istihadah. Maka dia wajib qada sembahyang dan puasa yang ditinggalkan pada hari pertama sampai hari ke-10. Dan dia wajib qada puasa sahaja pada hari yang ke-11 sampai hari ke-5 sampai hari ke-20 yang dia tinggal sebab haid. Hari ke-11 ataupun hari ke-11 sampai ke-20 tu dia tak puasa juga sebab dia haid. Maka wajib ganti puasa tak? Wajib ganti puasa, tapi tak wajib ganti sembahyang sebab waktu haid tidak wajib ganti sembahyang. Hanya wajib ganti puasa saja. 10 hari yang pertama tu kenapa kena ganti sembahyang? Sebab dia bukan haid, dia istihadah. Bila istihadah, kita kata dah, perempuan istihadah hukumnya suci. Bila suci, waktu tu dia tak sembahyang, dia tak dosa sebab dia zahirnya hukum haid. Tapi dia wajib qada semula 10 hari yang istihadah itu yang dia tak sembahyang. Adapun hari ke-11 sampai ke hari yang ke-20 tak payah qada sembahyang sebab dia haid. Yang perlu qadanya 20 hari puasa Ramadan yang dia tinggal. 20 hari puasa Ramadan yang dia tinggal daripada hari pertama sampai hari ke-20. Adapun sembahyang 10 hari pertama saja wajib qada sebab istihadah bukan haid. 10 hari yang seterusnya tidak perlu qada sembahyang kerana hukum dia haid. Tadi itu istihadah, yakni hukum dia haid. Maka istihadah saja perlu qada sembahyang balik, perlu qada puasa balik, dan apabila ketika haid perlu qada puasa saja, tidak perlu qada sembahyang. Itu contoh satu itu. Dia ada, kita kata tadi, 7 kategori kena belajar asing. Itu salah satu daripada perbahasan dalam ilmu fiqh istihadah. Imam Nawawi kata bab haid ialah bab yang paling payah. Masuk dalam bab istihadah, dia kata bab istihadah lebih payah daripada haid. Yang mana Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi alal manhajil qawim, seorang perempuan tidak boleh memandang rendah, memandang remeh terhadap istihadah.
Dalam masa yang sama, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut kepada orang yang belajar dalam bab istihadah ni, kena sabar banyak-banyak nak boleh faham tu. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia kata dia faham belajar bab haid nifas istihadah ni lepas mengaji 9 tahun. Lepas mengaji 9 tahun. Tu dia. Tu. Jadi kalau kita relax tahu mengaji ni lagi hebat daripada dia lah. Bukannya lebih teruk, lebih hebat daripada dia. Sebab dia mengaji tak faham 9 tahun baru faham. Kita tak belajar, faham lalu dah. Tu lagi hebat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan lagi teruk. Tu. Jadi ini benda yang fardu ain atas perempuan, khususnya bagi orang yang mengalir darah haid. Kalau orang yang tak keluar darah haid sesat, memang aku tak boleh ngaji. Tak apa? Sebab apa? Sebab dia tak keluar darah haid. Doktor kata dia ni memang tak keluar darah haid sampai mati contohnya. Memang dia tak mau belajar, tak apa tu. Ataupun orang lelaki yang berkahwin, wajib juga belajar kerana dia nanti nak ajar isteri dia. Ataupun dia tak boleh nak mengaji, dia bagi hantar isteri dia mengaji bab haid nifas. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.